Assalamualaikum dan salam sejahtera. Orang Melayu sensitif sangat apabila orang bukan Islam dilihat sebagai campur tangan ataupun interfere di dalam urusan Islam. Apabila orang bukan Islam atau orang bukan Melayu campur tangan atau interfere di dalam urusan Islam, orang Melayu lihat tu sebagai kelakuan kurang hajar, no respect. You have no respect for the feelings of the Malays. Islam ialah agama bagi orang Melayu. Dan ada jugalah Indian Muslim, Chinese Muslim. Tapi khasnya orang Melayu. To be a Malay, you must be a Muslim. Ikut perlembagaan lah. Melayu adalah Islam dan yang mengamalkan budaya Melayu. Tradisi Melayu. To become a Bumiputra ataupun Malay. So Islam is part of menjadi Melayu. Kalau you tidak, you bukan orang Islam, you bukan Melayu. Kalau ikut perlembagaan. So it's part and parcel of being a Malay. A Malay is a Muslim. Walaupun a Muslim might not be a Malay. Muslim ni banyak bangsa. Tapi kalau Melayu, it has to be Muslim. So bila you campur tangan, interfere, ataupun you cabar Islam ataupun undang-undang Islam, budaya Islam, maka you cabar Melayu. Dan ini sebagai satu declaration of war, maknanya satu deklarasi perang. Bila you cabar Melayu, dilihat sebagai you cabar hak Melayu. Islam ialah hak Melayu. Dengan you mencabar Islam, you mencabar hak Melayu. Dan kita tak boleh kata ini bukan satu cabaran. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pun dalam kenyataan tuanku kata cabaran kepada Islam. Perkataan cabaran telah diguna even by the Sultan. So orang bukan Melayu ni perlu sensitif tentang perasaan ataupun sentimen orang Melayu. And by interfering ataupun nak cuba sekat pelaksanaan Islam ataupun pelaksanaan hukum Islam, maka itu dilihat sebagai cabaran bukan saja kepada Islam tapi kepada Melayu. You menafikan hak orang Melayu. Bagaimana sekiranya orang Melayu kata kita tak boleh adakan perayaan Chinese New Year ataupun Hungry Ghost, kita tak boleh adakan perayaan Deepavali ataupun Thaipusam oleh kerana ini semua melanggar ajaran Islam. Kalau ikut Islam, all this is wrong. Dan kalau orang Melayu terlibat di dalam perayaan macam ni, beda'ah ataupun even worse, syirik. Orang Melayu melakukan syirik sekiranya terlibat. So, oleh kerana ini melanggar Islam, maka orang Melayu nak diharamkan semua ini. What about Christmas? Christmas ni perayaan ikut tradisi lah. Ni birthday Nabi Isa. Ulang tahun atau hari jadi Nabi Isa. Tapi orang Melayu kata kalau ikut Quran ni tidak ada sebut Nabi Isa lahir 25 Disember. So ini satu boleh dikatakan kepercayaan yang melanggar Islam. So Christmas has to be banned. In fact, satu masa dulu 500 tahun dululah di England ni, perayaan Christmas ban tau. Sebab dia kata perayaan Christmas ni boleh dianggap sebagai beda'ah bagi orang Kristian lah. Beda'ah bagi orang Kristian and they ban. And mana-mana kedai yang tutup 25 Disember, tuan punya akan ditangkap. You will be arrested. You akan ditangkap sekiranya you tutup 25 Disember dan sekiranya you merayakan 25 Disember. If you celebrate Christmas Day, you get arrested. Ini 500 tahun dululah. Even Christian pun dulu tak percaya kepada Christmas. So anyhow, the issue of Syariah, the issue yang timbul, isu Kelantan baru ni, cabaran kepada hukuman Syariah, dan yang UMNO umum baru ni, mereka akan bentang RUU 355 di Parlimen untuk dibincang di Parlimen. So this issue about Syariah, RUU 355, hudud ataupun
undang-undang dan peraturan melibatkan Islam. Apabila orang bukan Melayu menentang, we oppose, we challenge, itu dilihat sebagai declaration of war towards Islam. It is not a simple matter. Kita tak boleh kata, oh kita cuma ni, kita tak hina Islam, kita tak menentang Islam. Tapi kita cabar, we oppose undang-undang Islam. That is considered a challenge to Islam. Kalau kita challenge, misalan orang Kristian percaya bahawasanya Nabi Isa ni anak Tuhan. Kalau kita haramkan doktrin the Son of God ataupun the doctrine of the Trinity, the Father, the Son and the Holy Ghost, ataupun Jesus is the Son of God, kalau kita haramkan doktrin tu, bermaknanya kita cabar agama Kristian. We are challenging Christianity, the doctrine of Christianity. Without the Trinity, without the belief that Jesus is the Son of God, Christianity doesn't exist. Agama Kristian tidak akan wujud tanpa the doctrine of Christianity. This is very serious, bukan benda kecil. Walau awak orang Islam tak percaya, tak percayalah. Tapi jangan cabar kepercayaan orang Kristian. So you see, it works both ways. Kalau kita cabar doctrine of Christianity, kita mencabar the existence of Christianity. Bermaknanya Christianity no longer exists. Sama bila you cabar undang-undang Islam dan you menafikan hak orang Melayu untuk percaya dan mengamal. So it's not just challenging Islamic law, but it's challenging the doctrine of Islam. And yang lebih dahsyat lagi, you menafikan hak orang Melayu. You denying Malays their right to their belief. Ini kepercayaan saya. Saya orang Melayu. Orang Melayu ialah orang Islam. Kepercayaan Islam ialah seperti berikut. Ya, apabila you cabar kepercayaan saya, bermaknanya you cabar Islam. Dengan kepercayaan saya dihapuskan, Islam tidak exist. Islam tidak wujud. So, it's not a small thing. Mungkin ramai ada orang tengok, oh, this issue is about the law, not about religion. No. This issue, maybe lah, you challenge Islamic law ataupun hukum Islam, you challenge dalam mahkamah, you treat it, you anggap ni sebagai isu undang-undang. Orang Islam tidak melihat sebagai isu undang-undang. Orang Islam atau orang Melayu melihat benda ni sebagai akidah, the faith, the belief. Sama macam orang Kristian percaya tentang the Trinity and Jesus is the Son of God. Same. Implikasi dia sama. You don't challenge the Christians on their doctrine atau on their faith, and you don't challenge the Muslims on the same thing. So ini, orang bukan Melayu, bukan Islam kena faham, and apabila orang Melayu ni emotional, become very aggressive dan emotional, is because, nombor satu, you mencabar kepercayaan Islam, dan ini you say kepercayaan Islam ni tak boleh dipakai, number one. Number two, you menafikan orang Melayu hak untuk percaya dan untuk mengamalkan kepercayaan mereka. That is a issue. Kalau you kata isu ni, katalah, okay, ini isu undang-undang. Bukan isu agama. Tapi undang-undang bermaknanya you kena menghormati hak sesatu bangsa atau sesatu kaum, dan menafikan hak is a violation of their human right. So this is a human right issue. Kalau lah you kata it's nothing to do with agama, then it becomes a human right issue. It's my right to believe. Kalau saya percaya ada satu Tuhan, itu hak saya. Kalau saya percaya ada 100 Tuhan, hak saya. You tak percaya, okay. But it is my human right, it is my civil right to believe in what I want to believe. And you cannot stop me. And dengan you menyekat saya, mengamalkan kepercayaan saya, maknanya you menafikan hak saya, my human right, to practice my
belief. So this is something that is beyond lah undang-undang. Tak boleh kita kata, oh ini isu undang-undang tak kena mengena. No, it's more than undang-undang. It's the issue of my human right. It's the issue of my civil liberties. It's the issue of being denied my right to believe and to practice my belief. It's more than just undang-undang. So ini orang bukan Melayu, orang bukan Islam perlu faham. So anyhow, hukuman syariah ni dah berpuluh-puluh tahun pas duk cakap hukum syariah ni ataupun Islamic law only for Muslims. Katalah pejabat agama atau polis raid satu bar. Di dalam bar tu ramai orang duk minum tu. Orang Melayu, orang Cina, orang India. Dia orang tak tangkap orang Cina, orang India. Pejabat agama tangkap orang Melayu. Tangkap orang Melayu dan kalau terbukti mereka ni Muslim, and dia orang minum arak, mereka akan ditangkap dan didakwa, di-charge, you see, atau dihukum. Orang Cina, orang India, nothing happen to them. Samalah katalah pejabat agama raid hotel. Jumpa seorang lelaki Melayu bersama dengan perempuan Cina. Di dalam bilik telanjang. Yang Melayu ditangkap, yang Cina tu tidak ditangkap lah. Unless Cina tu didapati prostitute. Then they get charged for prostitution. Tapi tentang isu zina atau kalwat, hanya orang Melayu je yang akan di-charge, yang Cina tak di-charge. But they may be charged for prostitution kalau kebetulan perempuan tu China doll. Is a different issue, nothing to do with religion. There is a civil law, crime under civil law. So these are the things which kena kita fahami dan kita kena selesai lah. We have to come to some understanding. So jangan orang bukan Melayu ni cepat sangat nak lompat, nak kata, oh undang-undang ni zalim, undang-undang ni barbaric, undang-undang ni outdated, modern ni, dunia modern ni, kita tak boleh undang-undang macam ni, Okay. And the other thing is, and this is parlimen punya tugas, kelemahan ni kelemahan parlimen. Kita kena tentukan undang-undang mana di bawah federal, undang-undang mana di bawah negeri. Okey, kalau kita kata merompak bank, bank robbery di bawah federal. So biarlah federal, jadi make sure negeri ni jangan masuk campur dalam urusan federal. Sama macam federal jangan masuk campur tangan urusan negeri. Kalau minum arak satu boleh dikatakan kesalahan di bawah undang-undang negeri, maka undang-undang negeri boleh buat apa dia nak, nak sebat ke, nak penjara ke, nak apa sekalipun. It's up to the state punya ni to implement. Tapi kalau bank robbery is under federal, state pun janganlah masuk campur. And then if you say, oh kita nak adakan hudud. Hudud ni, kalau you rompak bank, you potong tangan. Okay, what happened? Sekira bank robbery dilakukan oleh, gang, satu gang. 4 orang dalam gang tu. Dalam gang tu, 2 budak Melayu, 2 budak India. So, 2 budak Melayu, 2 budak India ni, dia pergi rompak bank. Kena tangkap. So, 2 budak Melayu ni dihukum bawah hudud. Potong tangan sebab you ni mencuri, you ni merompak. What about yang Indian tu? Dia bukan Muslim. So, bukan Muslim under whose jurisdiction? Oh, oleh kerana 2 India ni budak Hindu atau seorang ataupun Kristian misalnya, kita tak boleh hukum dia bawah hudud sebab hudud ni untuk orang Islam. So, what do we do? Lepaskan dia? They can go home? Ataupun dia orang akan ditransfer ke federal untuk dibicara dan dihukum penjara di bawah federal law. So kita kena bicarakan, ada 2 perbicaraan. Satu perbicaraan budak India ni under civil law, dia penjara. Yang 2 budak Melayu ni under hudud law, potong tangan. Ataupun 4-4 sekali di bawah hudud. Maknanya bukan Muslim pun kena hudud lah. So this is something yang kena explain properly. So orang bukan Melayu ni ataupun orang bukan Islam ni, dia takut sekira hudud dilaksanakan, orang bukan Islam pun kena hudud. So kalau ni kes rejam batu, orang India, orang Cina pun kena rejam batu. Kalau potong tangan, orang Cina, orang India pun kena potong tangan. Is that it? So this must be clarified so that orang bukan Melayu tidak interfere dalam hukum Islam. Sebab mereka tahu hukum Islam ni hanya untuk orang Islam, tak sentuh, tak kena mengena orang bukan Islam.
And tak payah komen lah, kita ada dua jenis undang-undang, and undang-undang Islam ni outdated lah, ini barbaric lah, ketinggalan zaman lah, banyak, India tak makan lembu. India tak makan lembu lebih lama sebelum ada Islam tau. Even before there was Islam, the Hindu, agama Hindu sudah ada. So kita kata apa benda India ni, dia tak makan daging lembu ni, outdated lah undang-undang ni, 3,000 tahun punya undang-undang, No, if they percaya dia tak makan daging lembu, leave them, that's their belief and that's their practice. They practice their belief. Kita jangan komen, kita jangan maknanya menghina mereka. We don't mock them, make fun of them because we feel that law is a stupid law. They believe. Let them practice their belief. Jangan kita pula nak menghina mereka kerana kepercayaan mereka. Sama juga orang bukan Islam, janganlah pergi menghina orang Islam ni. Orang Islam ni ketinggalan zaman lah, outdated lah, ini dan itu. If we believe, we practice our belief, leave us alone. As long as our belief doesn't affect you. Jangan kepercayaan kita, amalan kita ni membawa kesan kepada awak. Kalau tidak, you leave me alone, you don't disturb. So I think kalau kita cakap lah, Malaysia ni multiracial country, Malaysia ni multicultural country, Malaysia ni banyak agama, dan kita menghormati hak tiap-tiap agama, amalan tiap-tiap agama, we respect that. Then, don't interfere in Islam. Because Islam ataupun orang Islam, orang Melayu tak pernah interfere dalam agama awak. Awak nak percaya, percaya. Awak nak amalkan kepercayaan awak, sila. We don't disturb, we don't interfere, we don't comment. So you also janganlah kacau agama kita, kepercayaan agama kita. Tapi terlebih dahulu, kerajaan ataupun orang Islam termasuk parlimen, mereka kena selesaikan kekeliruan. There is a confusion as to Islamic law, cara mana dilaksanakan, siapa yang akan terkesan, will be affected with agama Islam. Clear that up, make it clear, maknanya, okay fine, this is your belief, not my belief. Dia effect awak, dia tak effect saya. Clear, that's it. Go ahead, awak nak buat apa, awak buatlah. Nak pancung kepala ke, asal awak pancung kepala ni, orang Islam, orang bukan Islam tak kena pancung untuk tu. Tapi orang Islam pun akan tanyalah, sebab apa ada dua undang-undang. Tangan saya potong, tangan dia tak potong, dia pun curi. Macam mana kepala saya dipancung? Dia pun terlibat dalam jenayah yang sama. Dia di penjara 10 tahun, kepala saya kena potong. Sebab apa? So that has to be also cleared up. It's not so simple lah. Kalau you nak laksanakan hukum khas hanya untuk orang Islam, you have to make sure that it is seen as just. Maknanya adil. Kena ada keadilan. Jadi biar semua orang ni yang melakukan sesuatu jenayah ni dihukum sama. Jangan kerana warna kulit saya dihukum secara lain. Dan so you kata, kalau awak ni Islam, saya nak pancung kepala awak. Saya kata, saya bukan Islam. Oh, nama awak Islam? Nama saya Islam. Tapi saya dah murtad lama dah. Cuma saya tak tukar IC. I'm not a Muslim. In practice, in belief, I'm not a Muslim. In name only. You nak buat macam mana? So, how are you going to laksanakan hukum Islam kepada orang yang tidak mengaku Islam? Oh, so you murtad lah. Saya tak murtad. Saya tak pilih untuk menjadi Islam. Kebetulan saya lahir, jabatan pendaftaran, IC office, pergi letak dekat surat beranak saya, IC saya Muslim. Dia orang yang letak saya Muslim, saya tak kata saya Muslim. Kerajaan kata saya Muslim. Bila saya kata saya Muslim? So how? Problem ke tidak? So these are issues yang jangan kita emosi sangat, jangan kita ni just based on oh you Muslim, so that's it, full stop. No, there's more than that. And then orang Islam pun kena adil lah dengan orang bukan Islam. Misalnya, bila Nik Aziz ambil alih sebagai Menteri Besar Kelantan, dia mengharamkan, sekarang pun haram untuk orang Melayu judi, tapi orang bukan Melayu boleh judi. Haram untuk orang Melayu atau orang Islam minum arak, tapi orang bukan Islam masih boleh minum. Dan bila Haji Hadi jadi Menteri Besar Terengganu dulu tahun 99,
bila Tok Guru Abdul Hadi Awang ambil alih sebagai Menteri Besar, dia panggil orang bukan Islam untuk mesyuarat. Termasuk ni wakil dari church dari Kuala Lumpur. Wakil church Kuala Lumpur pun pergi jumpa Hadi. Saya tahu sebab saya yang atur perjumpaan. I arrange the meeting between the church group in KL dan Tok Guru Abdul Hadi kat Terengganu. So they discuss, dia kata, okey sekarang ni, minum ni macam mana? Arak ni. So orang bukan Islam kata arak ni actually is a culture. Bila kita celebrate misalnya Chinese New Year, kita minum. Bila kita celebrate perkahwinan, wedding, kita minum. So sikit sebanyak it is a culture lah untuk orang bukan Islam ni untuk minum. Judi. Judi memang kita orang bukan Islam pun kita tak suka judi. Judi ni merosakkan keluarga. Banyaklah masalah judi ni. Kalau seseorang ni sudah ketagih judi, rosak. The whole family get destroyed. So Hadi kata, okay, so you orang pun tak setuju judi ke? No, kita bukan Islam pun kita tak suka judi. Tapi, so Hadi kata, okay, in that case, kita tak haramkan arak untuk orang bukan Islam. Orang Islam tak boleh. Orang bukan Islam continue. Tapi judi kita haramkan untuk semua orang. Sebab orang bukan Islam pun kata judi ni is no good. Very bad. Dia bawa macam-macam masalah. So, even Hadi tahun 99 bincang dulu dengan orang bukan Islam. Yang mana kita haram, yang mana kita tak haram. Okay, we ask you non-Muslim. Bila non-Muslim kata, arak ni is part of our culture. Judi ni bukan kita punya culture. Haramkan, no problem. Barulah Hadi ni haramkan judi. Sebab orang bukan Islam pun kata bagus diharamkan. So I think these are the dialogues we need to have. And we need to clarify properly tentang kepercayaan dan amalan kepercayaan kita. Our doctrine and how we practice our doctrine. And sekiranya benda ni hanya untuk orang Islam, tidak melibatkan orang bukan Islam. Lebih baik orang bukan Islam jangan masuk campur, jangan interfere. Don't be too smart and try to teach Muslims how Islam should be practiced. Jangan kau ingat kau ni cerdik sangat dan kau ni nak nasihat orang Islam tentang kepercayaan dan tentang amalan Islam. People don't like to be taught about their own religion. Padahal you pun agama you tu banyak orang tak ikut. Kalau ikut misalnya agama Kristian ni, tattoo tu haram tau. Yang banyak dia orang buat tattoo kat badan tu haram. Tapi orang Kristian banyak ada tattoo walaupun haram. So go teach your own people first. You pergi ajar orang Kristian you apa yang sepatut mereka buat, apa yang sepatut mereka jangan buat. Sebab banyak orang Kristian buat benda yang agama dia mengharamkan. Tapi orang agama you ni banyak buat benda haram. Tapi you nak ajar kita pula apa sepatut kita buat. So I think this is where, kalau betul lah Malaysia ni negara berbilang kaum, negara berbilang agama, dan kita kena menghormati satu sama lain. Malays must respect non-Malays, Muslims must respect non-Muslims, and vice versa. Let us set the ground rules. What is it you can and cannot comment? What should you not interfere? So that you tidak maknanya upset the other people. Oleh kerana engkau ni pandai-pandai sangat nak mengajar aku tentang agama aku. So then we can talk about Malaysia is a real multiracial, multicultural, multi-religious society. And that we live in harmony, different races and different religion. Assalamualaikum. Salam sejahtera.